So Alhamdulillah hari ini kita akan mendengar tarbiyah pengasas daripada guru yang kita sayangi, yang kita sanjungi, Profesor Dr. Muhammad Syukri Saleh, dengan yang bertajuk Dinamika Dengar dan Taat. Terima kasih Datuk Azrin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Bismillahil azim. Bismillahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi pengarah ISTEF, timbalan pengarah ISTEF, Dr. Syahid dan Dr. Azrin, alumni yang dibawa special daripada Amerika, daripada University of Delaware, Dr. Warjo, selamat berjumpa. Kami semua sangat rindu untuk mendengar nasihat-nasihat daripada Dr. Warjo, insya-Allah. Jadi saya untuk hari ini hanya ingin mengimbau kenangan-kenangan saja, ya. Kenangan yang lama-lama. Terutama bila Dr. Warjo ada kenangan-kenangan dengan alumni kita yang lama-lama ini. Jadi antara kenangan yang saya rasa yang saya sangat terkesan dan juga saya merasakan boleh kita jadikan panduan, contoh dan juga pelajaran kita untuk sekarang ini ialah apa yang dipanggil sebagai dengar dan taat. Dengar dan taat ataupun sami'na wa ata'na lah, begitu, ya. Jadi kita nak lihat bagaimana dinamiknya dengar dan taat itu, insya-Allah. Jadi daripada pengalaman kita, dengar dan taat ini artinya mudah sajalah, ya. Pemimpin meminta kita melakukan sesuatu ataupun menasihat kita untuk sama ada melakukan atau bukan meninggalkan sesuatu, maka kita patuh, kita dengar dan taat, ya. Selagi apa yang disuruh itu, apa pemimpin kita suruh itu tidak melanggar Islam, tidak melanggar syariah tauhid dan juga tasawuf Islam, gitu, ya. Jadi pada zaman mula-mula kita nak bina ISTEF dulu, amalan dengar dan taat ini sangat kukuh sekali, alhamdulillah. Sama ada dalam kalangan pensyarah, dalam kalangan staf pentadbiran, dalam kalangan pelajar kita. Jadi taat mereka kepada kepimpinan itu cukup mantap. Bila saya kenang-kenangkan kembali, cukup mantap sekali. Malah saya rasa tidak ada yang major yang pernah menentang apa yang saya nak lakukan. Dan saya cadangkan sesuatu saja, semua masing-masing sambut dengan bersemangat dan melakukan perkara itu. Walaupun sebahagiannya bila saya fikir sekarang agak tidak logiklah kita melakukan perkara itu. Tapi kita yakin bahawa Allah memberi panduan kepada kita untuk melakukan sesuatu, dan warga ISTEF juga menyambutnya dengan dengar dan taat, bersama-sama berusaha untuk merealisasikan. Maka kita dapati bahawa ISTEF boleh berkembang dari satu tahap kepada satu tahap dengan baik sekali, dan dia cukup memudahkan pembinaan ISTEF, cukup menguatkan pembinaan ISTEF itu, alhamdulillah. Jadi salah satu senjata adalah amalan dengar dan taat dalam kalangan warga ISTEF terhadap kepimpinan ISTEF. Cumanya begini, bila saya fikirkan balik, probably ada perbezaan, ya, dulu dengan sekarang. Zaman saya dulu, bila warga ISTEF taat, dengar dan taat itu, saya fikir-fikir balik, saya rasa saya orang yang tua sikit lah. Ada orang-orang lain yang sama-sama sebaya dengan saya, tapi mereka itu tidak duduk dalam kepimpinan sangatlah. Jadi dalam kalangan ini saya yang agak paling tua dan agak senior, jadi mudah untuk saya cakap sesuatu dan warga ISTEF dengar. Kerana warga ISTEF yang lain itu sama ada pensyarah ataupun academic staff training scheme yang sedang belajar, yang akan jadi pensyarah di ISTEF, dan juga para pelajar itu masih muda-muda belaka, dan pada ketika itu mereka ini tidak ataupun belum mempunyai cita-cita yang banyak lagi. Jadi tak banyak cita-cita lagi dalam kalangan mereka itu. Kalau pensyarah pada ketika itu, mereka yang senior itu, mereka dengan Indra, dan sebahagian mereka, malah sebahagian besar daripada mereka itu bukan dalam ISTEF pun. Mereka daripada pusat pengajian lain ataupun daripada bahagian lain, tapi associate dengan kita. Jadi mereka itu
tidaklah boleh kita katakan ahli ISTEF secara mantap seperti mana para pelajar ISTEF, seperti mana Academic Staff Training Scheme atau bakal-bakal pensyarah ISTEF. Jadi semuanya masing-masing. Kalau ASTS itu bakal-bakal pensyarah ISTEF yang sedang belajar ketika itu, sama ada belajar master ataupun PhD, cita-cita mereka hanyalah untuk mendapat ijazah. Begitu juga dengan pelajar, sama ada BSTEF ataupun RISTEF, mereka cita-citanya satu saja untuk lulus dalam sarjana ataupun dalam PhD mereka itu. Tapi agak menarik pada ketika itu, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali kerana kami sering berjumpa, kami sering bercakap, kami sering berbincang, maka boleh katakan kesemua mereka itu faham apa yang nak diperjuangkan. Mereka faham apa yang kepimpinan ISTEF nak perjuangkan. Dan barangkali juga apabila kita melakukan sesuatu, mereka boleh merasakan nikmat daripada hasil perjuangan tersebut. Jadi apabila merasa nikmat, untuk bila satu lagi nak buat yang akan datang, maka mereka itu semua merasakan nanti mesti ada sesuatu perkara yang itu. Alhamdulillah dengan amalan dengar dan taat itu banyak perkara yang telah kita lakukan, macam-macam ya. Yang paling istiqamahnya ialah pengajian Selasa. Jadi pengajian Selasa macam hari ini sebenarnya telah kita mulakan sejak awal tahun 90-an lagi. Sudah lama kita amalkan perkara ini. Alhamdulillah dengan izin Allah kita istiqamah dan nampak bahawa daripada istiqamah kita itu ada barakahnya, ya, ada hikmahnya insya-Allah. Dan pada ketika itu kita bermula dengan 2-3 orang saja. Bermula dengan 2-3 orang saja di surau Chancellery, sebab kita dulu di C05, belakang kita tak ada surau, tak ada kawasan apa. Di belakang itu ada surau Chancellery. Selepas waktu asar, kita buat selepas waktu asar, lepas waktu pejabat, kami berkumpul. Walau 2-3 orang pun kami duduk, ada yang mengaji Quran, ikut giliran-giliran lah. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, setelah kita ramai maka itu diperkembangkan lagi lah. Dan yang agak menarik juga, dan juga kalau fikir sekarang agak tak logik ya, kita banyak bermusafir. Ada musafir tahunan, misalnya setiap tahun kita ke Medan. Dan boleh katakan hampir 8 tahun kita ke Medan setiap tahun untuk kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan kemudian 2 tahun selepas itu kita ke Medan juga atas undangan kerjasama kita dengan IPA, Ikatan Pelajar dan Alumni Sumatera Utara. Kita ada conference dan begitu. Setiap tahun kita lakukan itu. Kemudian setiap tahun juga kita ke Banua di Thailand, dan juga acap kita ke Brunei Darussalam. Dan pada ketika itu agak menariknya apabila saya kata jom kita ke Medan. Bukan 10 orang yang mau ikut, bukan 20 orang yang mau ikut, 80 orang yang ikut. Dan terpaksa menyediakan kawan kita di Medan, terpaksa menyediakan 2 buah bas. Dan belanjanya tidak sedikit. Katalah kalau kita duduk sana 2-3 malam dan kita pergi juga sampai kepada Danau Toba gitu. Ya, pergi ke sana, belanjanya cukup besar. Dalam 500-600 orang kalau tak silap ya. 500-600 ringgit untuk seorang kalau tak silap. Bayangkan kalau 80 orang, berapa puluh ribu yang kita kena keluarkan. Tapi satu benda yang agak menarik bila fikir-fikir semula kan, kita pada ketika itu, bila kita kata kita mau ke Medan, tidak ada orang bersoal, saya tak ada duit. Tak ada orang bersoal, nak cari duit kat mana. Tak ada orang bersoal, berapa puluh ribu yang kita perlukan. Tak ada. Masing-masing mengatakan ya, masing-masing daftar dan masing-masing berusaha untuk mencari duit masing-masing. Begitu juga bila kita ke Banua dan ke Brunei ini kita cari duit untuk tambahan dengan makan sajalah. Dan makan begitulah. Tapi tempat penginapan dan makan kadang-kadang disponsor oleh orang sana. So hal-hal sedemikian itu saya rasa kalau kita kumpul balik, kira-kira balik berapa banyak kos yang telah kita belanjakan. Saya ingat mau ratus ribu kalaupun tidak sejuta. Dan yang ini ya, yang agak menarik,
ada kawan-kawan kita yang memang tak ada duit, berusaha sungguh-sungguh tapi tak jumpa juga, dia datang mengadu dan Istef bagi duit mereka. Dan Istef boleh bagi, dan Istef pula dapat duit itu daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Maknanya di samping masing-masing mencari duit masing-masing, Istef juga mencari duit dan ada orang sponsor, dan apabila ada kawan-kawan kita yang betul-betul tidak ada duit, maka disponsor oleh Istef hasil daripada sponsor itu. Ini rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Dan kadang-kadang sponsorship itu dia datang last minute apabila diperlukan sungguh-sungguh. Malah ada tahun-tahun yang duit lebih. Bila duit lebih daripada sponsorship yang orang bagi kepada Istef, maka pada ketika itu Istef membagikan semula, memulangkan balik duit yang pelajar-pelajar kita yang dah pakai itu, pensyarah kita yang dah pakai itu kepada mereka setakat mana yang kita ada tabung itulah. Alhamdulillah ya. So itu agak menarik, mereka dengar dan taat, ikut, dan malah ada dalam kalangan Ristef, pelajar-pelajar Ristef kita, pelajar Ristef kita yang bukan sekali ke luar negara, bukan sekali ke Medan, bukan sekali ke Banua, bukan sekali ke Brunei, acap kali. Kalau ke Medan itu ada orang sampai 2, 3, 4 kali lah tu di sana ya. Begitu juga kita buat INGRO ya. INGRO ni postgraduate conference untuk kita ya. Untuk workshop, postgraduate workshop untuk INGRO, khusus untuk pelajar-pelajar kita. Itu juga bila kita nak buat itu, dan itu juga setiap tahun, dan sekarang ini saya ingat dah sampai 14-15 tahun dah kita buat setiap tahun itu, alhamdulillah. Duit juga datang dengan sendiri begitu. Bila mau buat saja, set up jatuhan kuasa, masing-masing buat kerja, dan akhirnya akan datanglah duit-duit. Begitu juga dengan INMEC conference tahunan kita untuk kumpulkan para penyelidik dalam pembangunan Islam ni kan. Ada juga syarahan Istef, siri syarahan Istef. Siri syarahan Istef ni agak menarik juga sebab yang kita panggil itu tokoh-tokoh negara, tokoh-tokoh antarabangsa. Dan antara tokoh yang pernah kita panggil di bawah siri syarahan Istef itu ialah Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu ya. Tan Sri Muhyiddin Yassin pada ketika itu. Besar ramai orang datang, tetapi terpaksa dilewatkan sedikit kerana ada ancaman bom. Bila nak mula hari itu ada orang telefon kata ada bom yang mereka tanam dekat Dewan Budaya. Maka ditangguhkan sehingga pakar-pakar bom datang, cek betul-betul, mengesahkan tak ada bom. Jadi pada ketika itu agak menarik juga sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin juga cakap kepada saya, ini kali pertama orang ancam saya dengan bom. Sebab pada ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin ini agak ada krisis dengan Perdana Menteri pada ketika itu ya, Tun Abdullah Badawi. So agak interesting kita boleh sampai itu. Mana duit? Duit itu yang kita dapat, yang kita anjurkan itu semua, Allah bagi daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Begitu juga saya tahu ada kamp pembangunan insaniah yang kita pergi ke mana-mana, duduk retreat di mana-mana, ada aktiviti-aktiviti kita, ada kamp tasawur Islam, gitu ya. Ada anugerah tesis terbaik. Pada asalnya kita bagi sikit saja, berapa ribu saja kita bagi untuk pemenang. Tapi ada orang sponsor, kemudian kita dapat bagi kepada pemenang itu sampai RM15,000. Itu juga kita lakukan, dapat kita lakukan. Dan kawan-kawan kita yang ditugaskan untuk melaksanakan perkara-perkara ini, semua bila disuruh saja mereka akan buat. Selain daripada apabila disuruh menulis, disuruh menerbitkan, itu juga dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi puncanya ialah saya rasa mereka dengar dan taat tanpa mereka mempersoalkan logik ke tidak membuat aktiviti ini. Mereka tanpa mempersoalkan apa tujuan buat-buat benda ni semua. Tak ada orang tanya. Tak ada orang tanya saya lah. Paling tidak dengan saya tak ada orang tanya. Dengan orang lain saya tak tahulah ya. Begitu juga tak ada orang persoalkan kos perbelanjaan. Kos perbelanjaan. Bila itu saja masing-masing cari duit. Berusaha sungguh-sungguh. Begitu juga agak menarik juga kan. Apabila disuruh pada ketika itu tak ada orang berkata ini bukan kepakaran saya ni. Saya tak mampu buat. Ini bukan bidang saya tak mampu buat. Pada ketika itu tak. Dan hal ini berlaku daripada sekecil-kecil perkara.
misalnya menggantung banner. Pada ketika itu belum ada lagi WhatsApp, belum ada lagi media sosial ini untuk sebarkan aktiviti kita. Jadi kita terpaksa gantung banner-banner kita di seluruh kampus ini ya. Rupanya dalam kalangan pelajar kita ada orang yang tak pernah buat kerja macam tu. Tak pernah buat kerja kasar-kasar itu kan. Saya pun tak tahu kenapa satu ketika nak gantung banner di cabang antara co-curriculum tu dengan pusat kemanusiaan itu, pusat mengajar kemanusiaan. Bila nak gantung banner, saya minta kawan tu gantung banner. Dia terpaksa dia panjat ikut tangga. Kemudian selepas itu beritahu sebenarnya dia tak pernah buat kerja tu pun. Dia takut semua. Tapi kerana dengar dan taat, dia lakukan juga perkara itu. Dan dia belajarlah. Dia belajar daripada situ. Bahawa dalam perjuangan Islam ini kena sentiasa bersedia untuk melakukan apa saja walaupun bukan kepakaran kita, ya, walaupun bukan bidang kita, kerana itu merupakan peluang yang Allah bagikan untuk kita menjadi pakar dalam bidang itu, untuk kita belajar sesuatu apa yang disuruh itu. Jadi mereka cukup sedar tentang perkara yang sedemikian rupa, sehingga mereka bersedia sentiasa menyumbang tenaga dan masa sebaiknya. Dan saya juga merasakan bahawa bila kena balik, mereka semua itu dengar dan taat kepada kepimpinan, sebab mereka tahu pemimpin tentu ada visi, pemimpin tentu ada strategi untuk capai sesuatu. Tambah-tambah lagi dengan istilah ni, mereka tahu pemimpin mesti sentiasa berfikir apa yang mesti dilakukan, bagaimana strategi nak dilakukan perkara itu untuk capai sesuatu. Macam sekarang ini, saya yakin bahawa semua kita yakin bahawa Dr. Syahir, Dr. Azrin Ibrahim, teman sentiasa dan juga pensyarah-pensyarah lain sentiasa berfikir, ya, bagaimana kita nak capai HSUI ini. Sedangkan universiti telah memberi kepercayaan kepada kita untuk berusaha untuk mendapatkan perkara yang sedemikian rupa. Jadi masing-masing tahu tentang perkara itu, dan pemimpin Dr. Syahir, Dr. Azrin tentu ada strategi-strategi. Jadi apabila disuruh saja kita melakukan perkara sedemikian rupa, maka kita lihat para pensyarah sambut dengan baik sekali. Ya, begitulah juga kerana kita semua yakin dengan pemimpin kita. Ya, kalau ahli kita pun kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah kirimkan pembantu-pembantu yang boleh memuliakan Islam melalui ISTAF. Apatah lagi pemimpin, tentulah pemimpin itu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yakin tentang perkara yang sedemikian rupa, insya-Allah. Dan pada ketika itu semua warga ISTAF berkongsi cita-cita yang satu, nak bina ISTAF, nak memuliakan Islam, nak perjuangkan Islam melalui ISTAF itu dengan kecemerlangan bukan saja akademiknya, tetapi juga dengan akhlak dan juga iman dan taqwa, insya-Allah. Jadi itu cita-cita itu, satu cita-cita ya. Dan oleh demikian mereka semua itu ada rasa bersama, ada sense of belonging. Dan pada ketika itu juga cita-cita peribadi mereka menjadi cita-cita ISTAF. Ya, para bakal pensyarah bercita-cita untuk melaksanakan PhD mereka dengan sebaiknya kerana mahu merealisasikan pembinaan ISTAF itu dengan pensyarah yang cukup. Ya, kalau sekiranya para pelajar mahu dapat sarjana ataupun PhD, mereka mahu perjuangkan Islam itu. Kerana dengan sarjana dengan PhD itu, mereka boleh perpanjangkan cita-cita ISTAF untuk menyebarkan Islam itu ke tengah masyarakat dalam kalangan lingkungan mereka sendiri. Jadi itu yang agak menarik saya rasa ya. Dan mereka faham sangat tentang apa hikmah dan tentang nikmat hasil usaha setelah sesuatu program itu selesai. Ini agak menarik ya kalau kita tanya orang lama-lama. Bagaimana Dr. Warjo pernah cerita ya. Bagaimana bila nak mula satu benda, satu program, seorang pun tak ada persoalkan apa tujuan, apa visi, apa semua. Dia yakin dengan kepimpinan, dia dengar dan dia buat sungguh-sungguh. Yang mereka nak pastikan nanti, yang mereka nikmat nanti ialah selepas program itu berjaya. Itu baru mereka merasakan sama ada nikmat ataupun tidak, ya, ada hikmah ataupun tidak. Di situ mereka belajar sungguh-sungguh.
Sebab itu dengan perkara yang keadaan-keadaan sedemikianlah, maka mereka semua lama-lama dulu mereka berlapang dada, ya, mereka melakukan dengan sepenuh hati setelah mendengar apa yang diminta oleh pemimpin dan dengan taat melaksanakan perkara yang sedemikian rupa. Yang saya tekan lagi, selagi tidak bercanggah dengan Islam. Jadi sekarang ini saya tak tahulah sekarang ini ya, sama ada amalan ini, amalan dengar dan taat ini masih diamalkan dengan sebaiknya di ISTIF sekarang. Wallahu alam, sebab saya pun jarang ke ISTIF, tapi saya yakin insya-Allah masih diamalkan. Saya yakin insya-Allah belum lagi luntur sepenuhnya, belum lagi tidak ada langsung. Kalau luntur pun barangkali sedikit-sedikit saja. Dan hal ini kalau ada kelunturan sedikit pun kita fahamlah ya. Sebab suasana sekarang ini agak berbeza daripada suasana dahulu. Kalau masa saya dulu, macam saya kata, semua warga Islam tak ada cita-cita yang banyak pun. Tidak ada komitmen yang banyak pun. Dan masa itu tak ada COVID pun, kita boleh berjumpa, boleh sentiasa bersama. Antara pelajar dengan pensyarah, dengan pentadbir dan begitu, sentiasa berjumpa setiap hari. Tapi sekarang ini, kita tengok kepimpinan, pensyarah dan pelajar umurnya lebih kurang sama-sama. Malah ada pelajar yang lebih tua lagi daripada pensyarah. Kalau zaman saya dulu, saya tua, orang tua. Jadi bila saya tegur kawan-kawan kita yang masih lagi muda remaja, jadi mereka kalau pun tak mau taat, tetapi kena hormat sedikit kepada orang tua, maka mereka taat jugalah. Tapi sekarang belum tentu ya, sebab Datuk Syahir muda, Datuk Azrin Ibrahim pun muda, pensyarah pun muda, pelajar pun sama-sama muda, malah ada yang lebih tua. Saya tak tahu setakat mana boleh dengar dan taat. Sebab inilah. Jadi dengan izin Allah, Alhamdulillah lah Dr. Z masih ada ya sebagai orang tua di ISTIF. Barangkali Dr. Z boleh berperanan lagi lah. InsyaAllah ya. Okey, yang keduanya kita lihat, kita kena terima hakikat bahawa pensyarah-pensyarah kita sekarang ini sudah matang. Sudah matang, bukan saja matang, sudah ada pencapaian peribadi masing-masing. Ada penulisannya, sudah dinaikkan jawatan dan dinaikkan pangkat, ya, ada buku-bukunya, macam-macam lagi lah pencapaian telah dibuat. Dan pada masa yang sama, para pensyarah kita dah boleh buat keputusan sendiri. Maknanya mereka dah boleh pertimbangkanlah. Dalam keadaan itu ada challenge sikit, ada cabaran sikit. Sama ada nak dengar cakap pemimpin dan taat, ataupun nak masukkan lagi ada termasuk termasuk pertimbangan masing-masing. Sebab masing-masing memang dah ada kebolehan, dah ada pencapaian peribadi, dah boleh buat keputusan sendiri. Itu juga saya tak pasti macam mana, sama ada itu tidak wujud ataupun tidak, tapi kita faham kalau wujud pun kita fahamlah hakikat keadaan sekarang ini ya. Dan pada masa yang sama juga para pensyarah kita boleh melepas diri daripada pemimpin. Sebab mereka dah ada kebolehan, mereka dah ada pengalaman. Pelajar juga begitu. Kalau pelajar dulu sebahagian besarnya pelajar yang fresh, baru selesai pengajian, terus sambung master, dan sebenarnya terus sambung PhD. Jadi mereka ini fresh, tapi sekarang ni pelajar-pelajar kita orang yang dah ada pengalaman, orang yang dah ada pekerjaan. Jadi mereka juga barangkali ada pertimbangan untuk membuat keputusan. Jadi tidak semestinya dengar dan taat saja. Mereka ada unsur-unsur untuk mempertimbangkan sama ada patut dengar ataupun patut taat, ataupun patut dengar saja tanpa taat. Itu juga kita kena fahamlah keadaan sekarang ya. Pada masa yang sama kita juga faham bahawa para pensyarah perlu untuk mencapai cita-cita peribadi mereka. Mencapai cita-cita peribadi mereka. Yang kita bimbangnya takut dalam keadaan nak capai cita-cita peribadi itu, terlupa cita-cita ISTIF. Saya harap insya-Allah mungkin tak berlaku lah kot ya. Tak berlakulah. Kalau berlaku pun kita faham. Ada clash, ada pertemuan antara cita-cita peribadi dengan cita-cita ISTIF. Jadi kalau boleh sentiasa ingat, kalau orang dulu cita-cita peribadi itu adalah cita-cita ISTIF. Jadi kalau boleh pensyarah dan juga pelajar-pelajar juga
sekarang ini jadikan cita-cita peribadi itu ialah cita-cita Istef untuk sama-sama menggembilangkan Istef, insya-Allah. Dan kalau kita tahu tentang perkara itu, insya-Allah maka kita akan dapat taat, dengar dan taat dan akan mencapai kegemilangan Istef itu, insya-Allah. Dan begitu juga kebanyakan pelajar kita tidak berpeluang untuk bergaul dengan rapat dengan para pensyarah secara langsung. Tidak seperti dulu-dulu ya. Oleh kerana COVID-19 ini, maka bukan saja pelajar tidak dapat bergaul rapat dengan para pensyarah, pensyarah juga tidak dapat bergaul rapat dengan para pelajar, malah aktiviti-aktiviti kita juga terpaksa dihadkan dan kita tidak boleh lagi melakukan ya perkara yang bebas, aktiviti-aktiviti bebas yang seperti musafir seperti dahulu dan juga perkara-perkara yang lain lah. Cuma sekarang ini alhamdulillah dengan kurangnya COVID ini mungkin benda tu dapat kita revive balik lah. Jadi walaupun dalam keadaan sedemikian sekarang ini, ya kita boleh fahamlah kalau dengar dan taat itu dah luntur sedikit, tapi kalau boleh elok diperbaiki kan, insya-Allah. Kalau luntur, kalau masih kuat, alhamdulillah. Jadi eloklah kita dengar dan taat sebaik-baiknya, perkuatkan amalan kita dengar dan taat itu, insya-Allah. Dan jika terkurang, maka boleh kita perkemaskan balik. Tambah-tambah lagi dalam keadaan kita nak mencapai HSUE ini, tentulah pemimpin Istef sangat-sangat memerlukan amalan taat, dengar dan taat ini, insya-Allah. Jadi kita dalam keadaan demikian pun kita terima hakikat bahawa pemimpin itu kena terima hakikat, dan kita kena ada terima hakikat bahawa pemimpin ada vision, pemimpin ada cita-cita, pemimpin ada strategi. Kadang-kadang vision, cita-cita dan strategi itu dia tak bagi tahu kepada kita pun, dia buat dulu. Tapi orang yang sensitif, dia boleh tahu dah. Dan orang yang tak tahu pun tentang perkara itu, oleh kerana dengar dan taat, dia taat saja, dia buat saja. Dia buat saja. Dia buat saja. So, macam saya pun sekarang, oleh kerana saya sekarang ni tak ada jawatan apa. Saya orang biasa saja. Tapi apabila pemimpin Istef, Dr. Syahir ke Dr. Azrin, nak melakukan sesuatu, ya, walaupun pada pemikiran saya rasa tak menasabah, ya. Tapi kerana yakin bahawa pemimpin kita ada vision, pemimpin kita ada cita-cita, pemimpin kita ada strategi, so saya dengar dan saya taat sajalah. Walaupun mereka minta nasihat kepada saya, tapi kalau saya nampak mereka memang nak lakukan perkara itu, saya cuma bertanya soalan-soalan sajalah. Tapi kalau nampak yakin juga yang mereka nak buat itu, silakan, tak apa. Saya akan dengar dan saya akan patuh dan akan bantu setakat mana yang saya boleh. Nanti di hujung nanti belajarlah sama ada apa yang dilakukan itu bagus ataupun tidak. Itu adalah peluang untuk pemimpin kita belajar daripada pengalaman mereka sendiri. Jadi sebab itu kita kena dengar dan taat itu, ya. Dan kita kena dengar juga, kena terima hakikat bahawa pemimpin ini banyak bergaul dengan pemimpin-pemimpin lain di atas, sama ada di peringkat universiti kita ataupun di peringkat nasional, di peringkat antarabangsa. Melalui pelbagai pertemuan lah, ya, kursus ke, conference ke, ataupun kerjasama dan sebagainya. Jadi oleh demikian, pemimpin kita terdedah dengan pelbagai peluang. Jadi mereka tahu apa peluang-peluang. Kadang-kadang kita nampak macam Dr. Syahir kan, kadang-kadang banyak peluang dia duk post kat kita, duk galakkan kita untuk ambil. Saya tak tahulah berapa ramai yang takers ambil daripada saranan-saranan Dr. Syahir itu, ya, sama ada pensyarah atau pelajar. Tetapi kita nampak Dr. Syahir mempunyai peluang yang banyak, mengetahui peluang yang banyak untuk kita beraksi. Dan pada masa yang sama, daripada pergaulan itu, Dr. Syahir, Dr. Azrin boleh baca trend apa yang orang lain buat. Boleh baca pemikiran orang lain, boleh belajar daripada pengalaman orang lain yang boleh kita manfaatkan. Sebab itu kadang-kadang dia bawa benda tu ke Istef, minta kita buat. Kalau kita persoalkan, tak capailah vision mereka, tak sampailah cita-cita mereka, tak sampailah strategi mereka. Sebab itulah kita kena amalkan sungguh-sungguh dengar dan taat itu, insya-Allah. Dan saya yakin bahawa insya-Allah
kalau kita boleh teruskan amalan dengar dan taat, ataupun perkuatkan amalan dengar dan taat ini, kalau sekiranya dah lemah, insya-Allah istiaf akan terus kuat, insya-Allah. Istiaf akan terus kuat, insya-Allah, ya. Tambah-tambah lagi pensyarah kita sudah matang. Manakala pelajar-pelajar pula, ya, ramai yang ada jawatan, yang ada ilmu, ada pengalaman, ya, ada pengaruh, ada sumber pendapatan dan sebagainya lagi. Jadi semua kekuatan itu berkumpul di situ. Tapi kalau bercanggah antara satu sama lain, pemimpin cakap begitu, kita nak buat lagu lain, ya, ataupun pemimpin nak minta kita buat begitu, kita tak mau sebab itu bukan bidang kepakaran kita, bukan minat kita. Maka oleh demikian amalan dengar dan patuh itu, dengar dan taat itu sudah jadi luntur dan kita tidak mungkin akan mencapai apa yang pemimpin kita, apa yang istiaf ataupun apa yang mesti nak untuk menggembilangkan dan memuliakan Islam ini melalui Islam. Jadi cukup Dr. Azrin setakat itu. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.